Bicara Maqasid PNB ini dibawakan khas oleh Permodalan Nasional Berhad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita kembali dalam program Bicara Maqasid PNB yang dibawakan khas oleh Permodalan Nasional Berhad. Baiklah, kadang-kadang orang kita ni bila nak melabur, nak cepat sangat untung. Hari ni labur, esok nak kaya. Mana boleh macam tu? Belum lagi berkenaan dengan halal dan haram. Ada sesetengah tu pelaburan yang difatwakan haram pun masih dijalankan. Atas sebab katanya keuntungan yang tinggi. Lagi pelik, bila pelaburan itu patuh syariah boleh dijalankan, ada pula yang masih meragui dan tak percaya. Hei, bila haram langgar, tapi bila halal tak percaya pula. Hari ni mungkin orang tanya ni pasal apa lah Ustaz Ashraf duk merapu kat depan ni. Sebenarnya topik kita pada hari ini adalah melabur tanpa was-was. Jadi, untuk hari ini, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang mengetahui, ahlinya. Bersama dengan kita, ahli yang bertepatan untuk menjawab persoalan ini, Dr. Ahmad Basri Ibrahim, Ketua Pengurusan Syariah Permodalan Nasional Berhad PNB. Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah. Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Bersama dengan kita, personaliti yang tidak asing lagi dalam dunia penyiaran, kerja-kerja kebajikan dan tak lupa bisnes yang dia jalankan. Wah, hebat sekarang. Kita ada Farah Adiba di studio kita pada hari ini. Apa khabar, Farah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sihat. Terima kasih datang bersama dengan kita pada hari ini. Sebelum kita mulakan, banyak soalan nak tanya ni, Doktor dengan Farah. Kita saksikan playback ini terlebih dahulu. Rasanya dua-dua lah. Untung semua nak untung. Jadi patuh syariah tu penting. Itu paling penting lah patuh syariah. Untung pun kalau kita tak ikut patuh syariah, rasanya tak guna kot. Dia sebagai orang Islam, benda yang pertama sekali dalam instrumen pelaburan yang penting sekali adalah patuh syariah lah. Sebab dia melibatkan halal dan haram. Itu yang paling utama. Kita lebih mementingkan pada yang patuh syariah lah. Mungkin ada setengah orang ada lebih kepada keuntungan. Tapi kalau tanya pada pendapat abang lebih suka kepada patuh syariah lah. Pilihan utama yang patuh syariah yang sebolehnya yang boleh mendatangkan untung pada diri sendiri dan keluarga. Baik, Dr. Farah. Kita tengok tadi playback. Rata-rata masyarakat kita melihat kepatuhan syariah itu perlu seiring dengan keuntungan. Dia nak dua-dua lah. Mana kata untung biar pilah banyak mana pun, kalau tak patuh syariah tak guna juga. Tapi pelaburan macam mana yang kita kategorikan sebagai mematuhi syariah ni? Jadi, Doktor, saya nak tanya Doktor ni. Kita nak tahu cerita ni pelaburan yang ada pada ASNB. Alhamdulillah, tuan-tuan, 2017 kesemua Majlis Fatwa Negeri-Negeri Malaysia telah memfatwakan harus ke atas produk ASNB berbanding tahun sebelumnya, yang mana ada beberapa Majlis Fatwa Negeri yang memfatwakan ianya haram. Pastinya bukan sesuatu yang mudah untuk mendapatkan status harus itu. Mungkin Doktor boleh cerita kronologi ni daripada sekejap harus, sekejap haram, dan ada yang pula suara-suara nakal. Harus saja ke? Kenapa tak wajib terus? Macam-macam, Doktor. Silakan, Doktor. Okey. Terima kasih Imam Muda Ashraf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dari segi kronologi kita tengok fatwa yang dikeluarkan ke atas produk ASNB ni seawal tahun 1992 lagi telah mendapat fatwa harus daripada negeri Perak dan Kedah. Ini yang terawal lah, 1992. Kemudian 1993 diikuti oleh negeri Terengganu mengeluarkan fatwa harus. Kemudian 2002 negeri Sarawak. Kemudian 2008 Muzakarah Fatwa Kebangsaan mengeluarkan fatwa harus kepada produk-produk ASNB, dan ada negeri yang mengikut fatwa kebangsaan seperti Melaka, Johor dan juga Sabah. Dan seterusnya pada tahun 2009 fatwa negeri Kelantan dikeluarkan yang mengeluarkan harus kepada produk ASNB. Seterusnya 2012 Negeri Sembilan dan juga Pahang 2012, dan seterusnya 2016 Perlis, dan yang terakhirnya
2017 negeri Selangor dan juga negeri Pulau Pinang. Pulau Pinang. Jadi yang sebelum itu haram, tapi alhamdulillah mereka menerima justification, Yes. penjelasan kami tentang pelaburan dalam ESMB. Jadi ada yang mengatakan kenapa harus saja, seperti Iman Muda Ashraf sebut tadi, kenapa harus saja? Seolah-olah harus ni level dia tidak sama dengan patuh syariah. Jadi kita kena lihat balik kepada hukum syarak. Dalam hukum syarak ni kita ada hukum taklifi dan ada juga hukum wadai. Tapi yang kita nak bercakap sekarang ni tentang hukum taklifi, iaitu hukum yang melibatkan amalan atau perbuatan manusia. Kita hanya ada 5 hukum saja. Itu pandangan jumhurnya, ada 5 hukum, kecuali pandangan Hanifah lah. Hanifah mungkin lebih banyak daripada 5. Tapi kita fokus kepada pandangan jumhur mengatakan perbuatan kita ni tertakluk kepada 5 hukum. Yang pertama wajib. Maknanya wajib ni wajib kita buatlah. Kita dapat pahala. Kalau kita tinggalkan berdosa. Sunat kita buat dapat pahala, kita tinggalkan tidak berdosa. Haram kita tak boleh buat. Kita buat berdosa, kita tinggal dapat pahala. Makruh, makruh ni kalau kita tinggalkan kita dapat pahala, tapi kalau kita buat tak berdosa. Dan yang kelimanya dipanggil mubah. Mubah itu adalah harus. Harusnya apa makna harus? Maksudnya nak buat tak boleh ataupun tak buat pun tak apa. Saya bagi contoh beginilah. Kita ada nasi minyak, nasi biryani, nasi Arab mandi, nasi putih. Hukumnya apa? Harus. Nak makan mana satu? Nak makan maksudnya apa? Tak wajib, tak sunat. Nak kata biryani wajib tak, nak kata nasi minyak sunat tak. Semuanya harus. Maknanya kalau suka nasi biryani, makanlah nasi biryani. Kalau suka nasi minyak, makan nasi minyak. So, itulah hukum harus. Maknanya sebenarnya sama dengan patuh syariah. Dengan kata lain, kita ada diberikan hak untuk melabur, tidak ada dosa sekiranya kita melabur kerana ia adalah harus. Dan itulah hukum yang dikeluarkan oleh Majlis Fatwa-Fatwa Negeri. Kalau kata wajib, jenuh kita. Kalau kata wajib, kena cari dalil lah. Satu Malaysia kena melabur, tak melabur dosa pula. Baik, Farah. Kita dah mendengar tadi tentang produk PNB dapat pengiktirafan harus dari semua Majlis Fatwa Negeri. Kita dah dapat tahu dah, okey harus. Tapi ada soalan cepu cemas sikit. Farah sendiri melabur tak dalam ASNB? Ada tak akaun ni ASB lah. Senang cerita. Melabur tak melabur? Saya terpaksa mengakui lah. Ada. Memang Ada? ada. Okay. Ada. Kalau ada, bermaksud Farah mengakui pengiktirafan harus itu. Betul. Betul. Cuma saya akui juga sewaktu isu halal haram tu timbul kan, sebelum ada keseragaman di seluruh negeri dari segi pandangan fatwa sama ada harus ke haram. Sewaktu ketika tu viral lah kan, doktor, ustaz. Masa tu kita pun gusar lah sebab kita nak pastikan bahawasanya kita nak yang halal. Tapi alhamdulillah sebab kita ni saya kira umat Islam dia betul-betul nak sesuatu yang halal. Satu yang berkat, satu yang patuh syariah, dan dengan ada keseragaman tu kita pun rasa macam bulat hati. Yes. So dari segi itu alhamdulillah saya rasa dah tak ada ragu-ragu lagi. Dan kerana kita pun sedar tentang kepentingan pelaburan. Kita umat Islam harus peka dan cakna tentang pelaburan juga. Dan kebaikan dia sebenarnya pelaburan Islam ni yang patuh syariah ni macam apa yang diceritakan tadi, dia banyak faktor yang penting. Sebagai contohnya, bila satu entiti tu patuh syariah, kita confident dia pastinya menjaga tanggungjawab sosial dia. Maksudnya companies yang dia invest tu adalah company yang menjaga tanggungjawab sosial. Nombor 2, termasuknya human rights. Dia menjaga, dia tidak ada infringement of human rights. Sebab kita tak mahu sebarang syarikat mana-mana yang kita beli saham mereka tu yang infringe the human rights. Yes. Seterusnya dia juga membahagikan harta atau keuntungan secara justice punya distribution of wealth. Dia mementingkan perkara tersebut dan akhir sekali dia kurang risiko. Saya sukalah yang kurang risiko ni kan. Sebab kita tak naklah ambil high risk. Duit tu ada sedikit tu kan. Dan paling penting sekali kita nak mengembangkan harta kita juga dengan cara yang halal. Maksudnya penting untuk memastikan kepatuhan syariah. Betul. Dan juga adalah alasan-alasan tadi kenapa melabur. Sebab macam saya katakan, bila kita tahu kata dia patuh syariah, dia ada semua elemen-elemen tu yang tidak mungkin ada secara keseluruhan di tempat-tempat yang tak patuh syariah. Sebab patuh syariah ni bukan sekadar nak tengok halal haram, tetapi dia melihat keseluruhan sudut, termasuklah human right dan sebagainya. Jadi doktor, ada orang yang saya pernah sembang lah doktor. Dia sembang agak kritikal sikit lah. Dia rasa macam tak setuju lah dengan fatwa harus ni. Sebab benda panjang. Daripada kronologi doktor sebut tadi, daripada harus kerja haram, ada fatwa kata okey, ada kata tak okey.
Mungkin tadi huraian tadi tu dia rasa macam tak puas hati. Nak panjang lagi ni sebab dah isunya panjang. Jadi doktor mungkin boleh kupas yang tak puas hati dengan fatwa harus ini. Kalau kita lihatnya dalam Islam ni kita ada bab ibadah dan kita ada bab muamalah. Dan biasanya dalam bab ibadah ni dalil-dalilnya adalah bersifat detail. Cara sembahyang, cara ambil wuduk, cara buat haji dan sebagainya, detail. Tapi dalam bab muamalat dia lebih bersifat prinsip-prinsip umum. Sebab itu dalam muamalah ini ada satu kaedah yang menyebut al-aslu fil asya'i wal muamalati al-ibahatu. Hukum asal dalam perkara yang melibatkan muamalat ialah harus. Itu menunjukkan bahawa prinsip-prinsip Islam tentang muamalat ni kebanyakannya bersifat secara umum. Yang mana dari segi praktikalnya ataupun dari segi praktisnya berbeza mengikut zaman dan sebagainya. Tetapi ulama mengatakan prinsip-prinsip umum tu kalau kita melibatkan muamalat ni tidak boleh ada unsur gharar, iaitu uncertainty, ketidakketentuan, tidak boleh ada unsur al-jahalah, ketidakketahuan, kan berapa harga barang apa yang kita beli, tak boleh. Tidak boleh ada unsur riba dan sebagainya. Itu adalah prinsip-prinsip umum. Dan pada masa yang sama kita melihat walaupun diberikan prinsip-prinsip umum tetapi ada ketika tertentu diberikan flexibility ataupun kelonggaran. Kita bayangkanlah kalau dalam bab ibadat pun kita ada azimah kan, kena sembahyang 4 rakaat. Tetapi dalam keadaan tertentu kita boleh jamak takdim. Itu rukhsah yang diberikan dalam bab ibadah dan rukhsah itu berbeza mengikut individu, tidak sama. Begitu juga dalam muamalat. Walaupun prinsip-prinsip umumnya tidak boleh terlibat dengan perkara-perkara yang disebut tadi, perkara yang diharamkan, tetapi oleh kerana cabaran-cabaran tertentu, kekangan tertentu, maka kita melihat bahawa perlu diberikan kelonggaran. Sebab itulah kita membawa perkara tersebut kepada majlis fatwa di negeri-negeri kerana hanya badan-badan yang berautoriti seperti majlis fatwa sahaja yang boleh memberikan pandangan setelah berpuas hati dengan fact and figure yang kita berikan, maka mereka mengatakan hukumnya adalah harus. Dan pada masa sama kita bukan goyang kaki. Bila kita dapat fatwa harus, kita pun tak buat apa dah. Balik tak buat apa dah. Tak. Kita masih laksanakan berbagai usaha untuk enhance atau memperbaiki kepatuhan syariah di produk-produk ASMB. Kita sekarang ni kita ada maqasid screening process. Kita melihat sumbangan syarikat kepada masyarakat dan selepas itu kita wujudkan dipanggil syariah manual. Kita wujudkan panduan syariah. Dia ada do's and don'ts dia. Yang ni boleh, yang ni tak boleh. Dan seterusnya kita juga ada kerangka tadbir urus syariah yang dipanggil syariah governance framework yang akan dilaksanakan juga di PNB. Semuanya itu dilaksanakan bagi memastikan bahawa kita memang nak kepada patuh syariah. Kadang-kadang orang nampak macam senangnya buat fatwa kan. Ya, betul. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat thayyibati minar rizq. Siapakah yang boleh cakap benda itu halal, benda itu haram? Melainkan ada nas dan dalil. Tetapi bukan setakat nas dan dalil, tetapi cara faham nas. Ya, betul. Cara faham syariah. Syariah ya betul lah Quran sunnah, tetapi cara faham. Cara faham pula dapat tasawur begini, tengok pula aset itu, tengok ini, rupanya macam-macam. Jadi Farah selalu pergi forum ekonomi kewangan Islam, jadi host itu, jadi host ini. Pengalaman banyaklah kita tengok dengan berhadapan dengan isu-isu kewangan ini. Jadi pada pandangan Farah, rakyat Malaysia ini, umat Islam di Malaysia ini berapa peratus ataupun bukan berapa peratus, 1 hingga 10 lah. 1 hingga 10. Berapakah yang Farah boleh beri kepada rakyat Malaysia ini dari sudut melihat kepada tasawur gambaran kewangan Islam itu sendiri? Silakan. Okey, bukan saja melalui forum lah kan. Kadang-kadang kita pun buat bisnes dengan mereka yang bukan beragama Islam kan. So kita nampak perbezaan pandangan dan cara pendekatan. Kalau saya nak letak tu, nak kata teruk sangat tu, taklah teruk sangat kita ni. Tapi ada ruang, ada lagi room for improvement. Sebab kebanyakan kita ni masih lagi ada di kalangan kita ni banyak kategori juga Ustaz. Ada yang setengah tu hujung bulan cukup-cukup je. Nak salah pun tak boleh juga. Maybe keadaan ekonomi masing-masing kan. Lepas tu, tapi yang paling parah tu kalau negatif lah. Kadang-kadang disebabkan kepayahan ekonomi. Kadang-kadang ialah kerana tidak pandai menguruskan kewangan. Ada satu kategori lagi ni kategori mak saya ajak lah. Menyimpan. Tapi kita kadang-kadang masa kecil-kecil suruh menabung kan, tapi kita tak pandai. Orang kita kadang-kadang tak berapa pandai nak mengembangkan aset.
So satu lagi kategori ialah yang saya nampak sebenarnya dah ada perkembangan di kalangan umat Islam kat Malaysia ni, iaitu mengembangkan aset mereka yang sedia ada. Bukan secara tradisional bekerja, makan gaji atau buat bisnes, tapi daripada duit pokok tu mereka kembangkan melalui investment. Ini dalam banyak platform lah, macam kita tengok hari ni, dan seterusnya ada dari segi hartanah, dari segi emas dan sebagainya. So yang ni ada ruang for improvement. Tapi satu yang saya nak sebut sikit lagi yang ni yang selalu parah lah Ustaz. Iaitu orang kita ni nak belajar jadi pandai invest. Tapi kadang-kadang kita pergi invest kat scam. Yang tu yang paling parah. Yang tu paling masalah besar sebab Tapi yang tu menarik. yang itulah yang merosakkan sebenarnya. Yang tu yang kita kena, baguslah ada program seumpama ini, kita create awareness supaya kita tahu mana tempat yang sesuai, kat mana yang selamat. Maksudnya ilmu Betul, berkenaan bersandar dengan fakta. ekonomi, tentang pelaburan dan sebagainya. Saya tertarik dengan doktor sebenarnya tentang saringan maqasid ni. Sebab kita pun faham, macam doktor sebut tadi tentang gharar, manipulasi. Zaman dulu punya manipulasi mungkin tak sama zaman sekarang punya manipulasi. Sebab itu hukum boleh berubah mengikut zaman. Jadi doktor, kita nak tanya tentang saringan maqasid. Tapi kita berehat seketika, kita sambung selepas ini. Bicara Maqasid PNB ini dibawakan khas oleh Permodalan Nasional Berhad. Bertemu kembali dalam Bicara Maqasid PNB. Sebentar tadi, doktor ada menyebut tentang saringan maqasid. Ya. Apa sebenarnya proses saringan maqasid PNB? Okey. Maqasid syariah kita tahu untuk menjaga 5 perkara asas kan. Agama, nyawa, akal, keturunan dan juga harta. Cuma dari segi kefahaman kita menjaga perkara asas itu, saya rasa kita perlu mengikut zaman bagaimana kita memahami maqasid itu. Sebagai contoh saya kata menjaga nyawa. Kita kata agama Islam ini menjaga nyawa. Tetapi adakah cukup menjaga nyawa itu sekadar hidup? Hidup segan mati tak mau. Kerja tak ada, rumah tak ada, kelengkapan tak ada. Jadi quality of life itu tidak ada. Adakah itu menjaga kehidupan? Adakah itu menjaga nyawa? Menjaga nyawa bagi kami ialah orang itu hidup dan ada quality of life. Ya. Ada rumah, ada air bersih, ada kenderaan. Maknanya ada kualiti hidup, bukan sekadar Syariah tidak hidup menjadikan semata-mata. kita duduk dalam Ya, keadaan betul. tersiksa. Jadi hasil daripada itu, setelah kita melihat 5 maqasid ini, kita pecahkan kepada maqasid yang lebih kecil. Kita pecahkan kepada 8 maqasid. Jadi apa yang kita buat, kita letak merit ataupun kita letak weightage. Daripada 8 maqasid ni ada merit dia. Maknanya kita akan tengok syarikat tersebut, contoh kita tengok dari segi pekerjaan. Adakah pekerjaan diberikan kepada bumi putera ataupun tidak dalam syarikat tersebut. Sekiranya tidak diberi pekerjaan itu tidak diberikan kepada bumi putera, maka dia tidak ada maqasid. Jadi contoh lagi, syarikat itu ada CSR yang melibatkan ekonomi masyarakat. Dia bantu masyarakat, maka dia ada maqasid. Ya. Dia dapat markah dekat situ. Jadi kita ada 8 maqasid yang kita buat tu, masing-masing ada markah dan kita nilai setiap syarikat dan sekiranya ada berapa markahnya, dan akhirnya kita akan kategorikan syarikat tersebut sebagai daruriyat, hajiat dan juga tahsiniyat. Jadi walaupun dari segi aktiviti dia tidak patuh kepada saringan syariah yang dibawa oleh AC, tapi kita melihat sumbangannya kepada bumi putera dan sumbangannya kepada masyarakat, dan kita measure, kita buat suatu formula untuk mengira sumbangan tersebut, dan sumbangan itu diambil kira untuk kita klasifikasikan syarikat tersebut kepada daruriyat, hajiat dan tahsiniyat, dan kita akan bawa kepada panel penasihat syariah untuk mendapatkan kelulusan. Itu saringan Ya. betul-betul itu. Ya, betul. Saya pertama kali dengar ni, syarikat pun ada markah dia juga. Ya, Nak tengok betul. maqasid Ya. lepas tak lepas, lulus tak lulus. Ya. Baik doktor, kita nak sambung selepas ini. Ada Ya. banyak lagi soalan. Ya. Kita nak lihat dulu video ini. Pelaburan lebih pada saham lah, saham. Saya lebih pilih kepada pelaburan berniaga lah. Kalau saya ada 3. Yang pertamanya saham, yang keduanya adalah unit amanah, yang ketiganya adalah amanah saham Nasional Bumi Putera. Berniaga lah, sebab berniaga ni kita boleh kembangkan kita punya produk-produk lokal apa semua. Baik doktor, kita dah dengar tadi. Pelaburan saham antara pilihan masyarakat dalam mengembangkan aliran tunai.
Jadi doktor, soalan untuk doktor ni. Soalannya, kita dah dengar bagaimana proses ASNB mendapat status harus daripada Majlis Fatwa. Dan mungkin juga para pelabur di luar sana sudah semestinya tahu di mana mereka hendak melabur selepas ini. Tapi apa yang biasa kita dengar bila bercakap soal PNB adalah ni PNB ada buat pelaburan dalam Maybank yang merupakan sebuah bank konvensional yang terlibat dengan riba. Bagaimana pula doktor? Ya, itu adalah isu yang biasa dibawa oleh masyarakat lah apabila mereka berbicara tentang pelaburan ASNB ataupun unit-unit amanah ASNB. Jadi seperti yang saya sebut di awal tadi, memang kita ada masalah ataupun cabaran dari segi prinsip-prinsip umum, perkara-perkara yang diharamkan, dari segi riba dan sebagainya. Tetapi kita, seperti yang saya sebut, dalam ibadah ada kelonggaran, diberikan rukhsahnya. Begitu juga dalam muamalat, kita perlu ada rukhsah untuk survival ummah ataupun untuk kita menjaga maqasid ummah kita. Jadi apa yang berlaku ialah mengapa masih melabur dalam Maybank, iaitu perbankan konvensional. Okey. Kita kena tengok dari satu sudut kepentingan kewangan, sistem kewangan ataupun bank itu sendirilah. Bank ni siapa yang tak ada akaun bank? Orang miskin ada akaun bank, orang kaya ada akaun bank. Maksudnya bank adalah suatu syarikat yang strategik. Kan? Memang sangat penting. Dan kita perlu melabur dalam syarikat-syarikat yang strategik seperti bank. Okey. Jadi kita memang kena melabur dalam syarikat strategik. Dan memang kita nak yang patuh syariah. Tetapi apa pilihan yang kita ada dalam negara? Kita tengok financial sector ni, dia punya saiz pasaran modal sebanyak 388 bilion. Saiz pasaran modal dia. Semua syarikat tu 388 bilion. Yang patuh syariah berapa? 16 bilion sahaja. Okey. 16 bilion saja. Sekarang ni kita lihat pula ekosistem banking dalam negara kita. Kita menggunakan leverage modal. Iaitu Islamic Bank ini hanyalah bersifat subsidiary kepada bank. Sebagai contoh, Maybank, subsidiary dia ada Maybank Islamic. CIMB, subsidiary ada CIMB Islamic. Jadi yang subsidiary ni tidak disenaraikan. Kita tak boleh melabur. Okey. Kerana tidak disenaraikan. Jadi, kalau kita nak melabur, kena melabur dekat grup, dekat company induk tu. Maksudnya, kalau kita nak buat sesuatu kepada Maybank Islamic, kita kena kontrol Maybank. Betul. Dengan kata lain, nak ambil anak, kena dapat bapak lah. Itu yang isunya. Jadi isunya bukan kita tak nak melabur dalam perbankan Islam, tetapi apa pilihan yang ada? Perbankan Islam yang disenaraikan hanya BIMB, Bank Islam Malaysia Berhad sahaja. Itu saja Kalau yang nak kita buat ada. juga kena ada berapa lagi bank Islam? Ya, betul. Kena ada bank Islam dan disenaraikan. Sekarang kita sudah ada bank Islam, tetapi mereka ini tidak disenaraikan. Walau bagaimanapun, bila kita memegang syarikat induk, kita boleh kontrol yang syarikat yang subsidiary tadi, dan kita tengok Maybank Islamic walaupun dia subsidiary tetapi dia mempunyai dari segi jumlah aset, setakat yang saya baca, dia adalah keempat terbesar. Bank Islam keempat terbesar di dunia. Selepas Al-Rajhi Bank, selepas Dubai Islamic Bank, Kuwait Finance House, dan tiba-tiba datang Maybank Islamic. Kerana Maybank memperkenalkan Islamic First Policy. Kan, siapa nak dapatkan pembiayaan ataupun nak beli rumah, nak beli kereta dekat Maybank, by default dia akan ditawarkan dengan Islamic, produk Islamic. Sebab itu dia meningkat secara cepat. Jadi benda-benda ni kalau kita tidak tengok secara fact and figure yang saya sebut tadi, bila kita bentangkan kepada majlis fatwa, kita tengok memang kita tak boleh melabur, tetapi kena bagi flexibility, kelonggaran, kerana ada maslahah dia, ada mudarat dia. Kalau kita tak melabur, memang ada mudarat, dan kita melabur ada maslahah dia untuk kepentingan ummah. Amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Maksudnya dia tiang tak seri. boleh. Tiang dia kena harta itu tiang seri. Ya, betul. Kadang-kadang kita tak tengok strategi. Ya, betul. Kan? Kita hanya melihat. Jadi kita ada tokoh muamalat kita. Muamalat dia nak tengok akad, nak tengok transaction. Dia ada juga tokoh ekonomi. Dia gabung dua-dua ni. Saya dengar tadi pun, wah, terkejut kita kan. Rupanya macam-macam yang diteliti. Baik, sebelum doktor saya nak tanya pada Farah ni. Farah, isu halal haram ni PNB sentiasa menjadi polemik. Walaupun dah difatwakan harus oleh setiap negeri. Tak apalah.
PNB boleh jawab lah. Dia akan cuba sedaya upaya untuk menyampaikan maklumat secara berkesan kepada orang ramai. Sekarang kita nak tahu pengalaman Farah dalam bisnes pula. Sebab dalam bisnes ni payah kita nak jaga soal halal dan haram tu. Macam mana kita nak buat bisnes kita ini patuh syariah? Apa kekangan? Mesti ada kekangan bila kita nak memenuhi kepatuhan syariah tu. Okey, sebenarnya dalam konteks environment ekosistem kat Malaysia tak susah. Yang penting kita sendiri kena ada ilmu. Apa itu halal, apa itu haram. Supaya kita pun tak main agak-agak lah. Alhamdulillah, partner saya semuanya peka dengan apa itu halal haram. Kita ni semua geng akak-akak usrah lah macam tu kan. Saya ada firma guaman, saya ada restoran, jemput semua datang restoran. Dan saya juga ada production house. Tapi pada waktu yang sama, kalau kita tak tahu halal dan haram, walaupun benda tu asasnya nampak halal, dia boleh jadi haram juga. Contohnya restoran kan. Katalah memang kita jual makanan yang halal. Saya jual nasi padang lah contohnya kan. Tapi kita tak jaga kebersihan. Kita tak jaga timbangan kita kepada pelanggan. Kita tak jaga hak pekerja kita. HR kita tak urus, tak dengan baik. Baik pekerja dalam negara ataupun pekerja luar. Kadang-kadang orang bully, ada kes isu viral. Pihak restoran menganiaya, mendera pekerja-pekerja luar mereka. Itu pun sebahagian daripada kepatuhan syariah. Betul. Itu semua berkait rapat. So jadi yang tu pun kita kena teliti. So sangat-sangat penting. Macam production house. Mungkin macam contoh very simple. Kita buat travelog. Kan? Mungkin travelog kita boleh jadi patuh syariah dan jadi tak patuh syariah walaupun objektifnya sama nak promosikan lokasi. So jadi benda tu perlukan ada ilmu lah. So jadi alhamdulillah dengan adanya maklumat kita kena grab this information. Pergilah cari maklumat. Maklumat tu banyak sekarang ni. Untuk kita sendiri ada tapak asas, root, foundation, skeleton yang kuat dalam kita nak mengemudi syarikat kita. Maksudnya kita kena tengok kepatuhan syariah ni meluas. Betul. Dia tak semestinya kedai makan kita letak Sekadar, kad Allah Muhammad dah patuh syariah dah settle. Tak. kad kredit yang digunakan macam mana, macam mana kita cari duit funder guna akad apa, musyarakah ke akad apa, kita buat loan pula macam mana guna perbankan apa, itu semua di bawah patuh syariah. Kita akan berehat seketika, kita akan sambung lagi dengan persoalan-persoalan yang lebih menarik. Bicara Maqasid PNB ini dibawakan khas oleh Permodalan Nasional Berhad. Bertemu kita kembali dalam program Bicara Maqasid PNB. Banyak cerita kita ni. Dr. Farah, dividen, kita mesti fikir tentang dividen. Kita nak melabur tanpa was-was. Sebelum kita meneruskan lagi perbincangan kita, eloklah kita tengok dulu sketsa ini. Banyak untung aku tahu ni. Masyuk ni. Kau kenapa ni? Terpekik. Ni duduk. Ni. Apa? Tengok ni. Apa ni? Aku tak buta lagi lah. Apa suruh depan muka macam tu? Apa benda ni? Ui. Kau main saham sekarang ni? Sejak bila kau main saham ni? Kau tak bagi tahu aku pula. Aku dah lama lah main saham. Cuma takkanlah aku nak kecoh satu kampung pula. Okey, kau tengok ni. Dividen aku tahu ni. Masyuk. Banyak betul untung kau bolehlah aku nak power kau sikit boleh? Boleh. Aku boleh belanja kau makan. Tapi hari ni je lah. Ni aku nak tanya kau ni lah. Engkau main pelaburan saham ni dekat mana sebenarnya? Kat ASNB lah. ASNB SNB. Kau biar betul ASNB? Diorang tu bukan main riba ke? Haram tu weh. Kau agak-agak lah nak kaya sekalipun. Halal haram kau kena fikir juga. Amboy, kau cakap sedap sikit kau. Kan dari 2017 lagi, Majlis Fatwa Negeri-Negeri ni telah memfatwakan produk ke atas ASNB. Kalau dulu tu iyalah haram. Iya ke kau ni? Ya. Tak tahu kau main sebat Majlis Fatwa Negeri-Negeri yang telah memfatwakan. Bukan aku. Aku kalau nak buat pelaburan ni, aku patuh dengan syariah tau. Aku bukan apa. Tapi dulu aku dah dengar lah. Dululah aku dengar kan. Yang PNB ni ada pegang
saham dalam syarikat yang dikategorikan tak patuh syariah oleh Suruhanjaya Security. Sebab itulah aku pelik, aku tanya kau, macam mana produk diorang ni boleh dikatakan patuh syariah? Hei, Yusri. Konsep dia macam ni, Yusri. Okey. Tak semestinya produk makanan yang tak dapat sijil halal daripada Jabatan Kemajuan Agama Islam Malaysia, tak semestinya dia tu tak halal. Kau kena faham tu. Okey, lepas tu? Sama juga dalam isu ni. Syarikat yang tak dapat pengiktirafan dari Suruhanjaya Security, tak semestinya syarikat tu tak patuh pada syariat. Tapi kan aku nak tanya kau lah. Sejauh mana kau yakin pelaburan saham yang kau buat ni tak ada unsur riba? Unsur perjudian ke? Betul ke? Kenapa kau tanya aku macam tu? Aduh. Macam ni lah. Kalau kau bagi jaminan dekat aku lah kan. Sekarang juga aku jam pelaburan ni. Kau fikir kau seorang je ke nak kaya? Aku pun nak kaya jugalah. Tapi kaya dengan keberkatan. Itu yang penting. Itu yang penting. Hebat sungguh lakonan mereka ni, Doktor Farah. Kan, kalau kita tengok tu, ni orang muda-muda, Datuk. Doktor, dia orang ni dah fikir macam mana nak cari dan melabur di tempat yang halal. Lepas tu bincang pula. Bincang, sembang, kencang lah orang kata kan. Yang ni harus, yang ni haram, yang ni tolong perbetulkan. Jadi, Doktor, ini orang yang betul untuk kita tanya ni. Nak komen sedikit sketsa anak-anak kita tadi tu, anak muda kita tadi tu. Dia nak melabur tempat yang betul. Dia pun tak pasti sebab katanya SC Security Commission atas approve, kata ianya patuh syariah. Jadi macam mana, Doktor? Silakan. Sangat menarik sketsa tadi tu tentang pelaburan yang mana tidak diakui oleh SC sebagai patuh syariah. Apakah hukumnya? Badan yang perlu memberi pengiktirafan itulah pertama badan yang berautoriti, dan kita melihat Majlis Fatwa adalah badan yang berautoriti. Dan yang keduanya ia adalah independen ataupun bebas, tidak ada konflik of interest dengan PNB. Dan kita lihat Majlis Fatwa-Fatwa Negeri semuanya tidak ada konflik of interest dengan PNB. Seperti yang saya kata, ada isu-isu tertentu yang special case betul, yang memerlukan Jawatankuasa Fatwa melihat benda-benda itu dan memberikan status harus. Jadi tak perlu risaulah, walaupun berlainan sedikit dengan unit-unit amanah yang lain, tetapi kita ada badan yang berautoriti dan juga bebas yang memberi pengiktirafan kepada dana-dana unit amanah ESMB. Kita kata, Doktor, bukan setakat kita lihat kepada hukum, tetapi ia berkait dengan fik siasah. Betul. Siasah. Jadi SC dia ada dia punya cara, SNB pun ada dia punya cara, dan ada orang-orang syariah di belakangnya. Jadi tadi kita dah dengar pengalaman. Farah, macam mana liku-liku beliau dalam menjaga soal kepatuhan syariah. Jadi kita nak tanya pula, kalaulah Farah ada dia punya disiplin dia, okey, nak melabur macam mana, nak tengok ini patuh syariah tak patuh syariah, bagaimana pula dengan PNB, Doktor? PNB itu sendiri macam mana? Dia nak melihat sesuatu itu patuh syariah. Apa yang diutamakan oleh PNB dalam meningkatkan kepatuhan syariah? Adakah ianya boleh memberi kesan kepada dividen? Biasanya orang melabur mesti tengok dividen. Betul. Kita nak untung, nak dividen, tapi patuh syariah pula. Betul, macam mana tu? Persepsi itu adalah sangat penting bagi pelabur di dalam negara kita. Mereka nak yang patuh syariah dan dividen tinggi. Itu masalah kita. Kita nak bagikan dividen tinggi dan patuh syariah. Jadi tapi di PNB kita memang berusaha untuk dari segi kepatuhan syariah, memang ada proses-proses tertentu yang kita laksanakan. Pertamanya, kita mempunyai panel penasihat syariah semenjak 2008 lagi. Kita sudah ada panel penasihat syariah. Dan yang keduanya, kita ada inisiatif syariah dari semasa ke semasa. Sebagai contoh, kita ada PNB Maqasid screening proses ataupun saringan maqasid, yang mana kita melihat sumbangan syarikat kepada masyarakat, terutama umat Islam. Bukan sembrono. Bukan sembrono.
dia punya orang cakap saringan tu, Ya. saringan oleh PNB tu sendiri, dia tengok belaka, tengok semualah. Bukan setakat tengok nas, tetapi dia melihat kepada apa maksud nas itu sendiri yang dihajatkan. Ada masalahnya, ada mafsadahnya, akhirnya dah buat kesimpulan belaka. Jadi saya sikit-sikit nak tanya kepada Farah. Kalau konflik berlaku, dividen tinggi, tak patuh syariah, kan? Ataupun patuh syariah, dividen rendah. Pilih mana satu? Of course kita nak yang halal. Sebab dia bukan saja keuntungan kewangan tau Ustaz. Sebab yang paling penting kan apa yang kita dapat tu itulah keberkatan yang kita nak cari. Sebab keberkatan tu tak boleh dibeli dengan kewangan. Duit tak berkat, dia akan bocor juga. Tu saya yakin. Dia akan bocor. Akan tak kena. Tak bocor dari segi poket, bocor dari segi akhlak anak-anak, hubungan suami isteri, hubungan sesama kita, mental state kita. So jadi you want Allah to be with you. So kalau kita nak hidup berkat, kita nak Allah bersama kita, kita kena pilih yang berkat lah. Tapi tak bererti Islam ni dia mengekang kita daripada menambah value aset kita. Tapi cara betul lah. Betul. Sekarang ni saya banyak lagi nak tanya sebenarnya, Farah. Boleh, Nak tanya Ustaz. banyak ni. Saya nak sebut sikit je. Makan benda yang tak betul, ulama sebut macam minum air lautan. Makin minum, makin dahaga. Betul. Makin minum, makin dahaga. Tak pernah puas-puas. Kita akan berehat seketika, kita sambung selepas ini. Bicara Maqasid PNB ini dibawakan khas oleh Permodalan Nasional Berhad. Bertemu kembali dalam Bicara Maqasid PNB. Melabur tanpa was-was, Doktor. Sehingga kini, apakah yang telah dilakukan oleh PNB untuk meningkatkan status kepatuhan syariah tersebut? Nak tingkat lagi ni. Ya, memang kita usaha tersebut secara berterusan dan kita berpegang kepada suatu kaedah yang mengatakan ma la yudraku kulluhu la yutraku julluh. Kita tak boleh buat semua, jangan kita tinggal semua. Betul. Kita buat apa yang kita boleh buat, yang tak boleh buat lagi kita tak apa, kita tunggu dulu, tapi yang mana boleh buat kita teruskan. Jadi apa yang kita buat dari semasa ke semasa ialah kita memantau perkembangan pelaburan dalam 16 dana SMB dari segi kepatuhan syariah dari semasa ke semasa. Jadi kita dari segi aset dia melabur di equity ke, sama ada private ke ataupun public ke, dari segi aset-aset yang lain semuanya kita melihat secara holistik. Jadi perlu melalui panel penasihat syariah PNB baru boleh melabur dalam aset-aset tersebut. Yang kedua, pengkelasan yang seperti yang saya sebut, kita ada maqasid, saringan maqasid tadi, kita akan kelaskan syarikat-syarikat tersebut kepada daruriyat, hajiat dan tahsiniat sebelum kita boleh melabur dalam syarikat-syarikat tersebut. Dan seterusnya kita mempelopori peluang penciptaan syarikat patuh syariah di Bursa Malaysia. Okey, apakah yang menyebabkan syarikat itu tidak patuh syariah? Dua perkara. Pertama, dari sudut aktiviti. Sekiranya terlibat dengan perkara yang haram. Contohnya terlibat dengan rokok, terlibat dengan khinzir, terlibat dengan gambling. So, ini tak boleh. Kalau ada terlibat 5% income-nya datang daripada sumber tersebut, maka syarikat tersebut tidak patuh syariah. Tetapi kebanyakan kita tengok, kebanyakan syarikat ni dari segi aktiviti dia patuh syariah. Construction, syarikat tu jual kereta, syarikat tu buat rumah, syarikat tu business consumer product. Memang dari segi aktiviti tidak ada masalah. Tak terlibat dengan gambling, tak terlibat dengan perkara-perkara haram. Tetapi dia menjadi tidak patuh syariah kerana financial ratio, nisbah kewangan dia, kerana hutangnya dengan conventional bank melebihi 33% daripada total aset dia. Ataupun dia ada cash, dia letak dalam conventional bank dan melebihi 33% daripada total aset dia. Itu menyebabkan syarikat tidak patuh syariah. Jadi syarikat yang seperti itu sebenarnya kita ada ruang untuk mengubah. Sebab kalau dia ada hutang yang tidak patuh syariah, kita boleh ubah dengan cara restructure balik hutang tersebut. Dia buat dengan pembiayaan Islamik, maka dia boleh menjadi syarikat yang patuh syariah. Jadi bila kita melabur dalam syarikat tersebut, kita mempunyai say ataupun kita mempunyai peluang untuk mendesak syarikat tersebut menjadi patuh syariah dengan mengubah dari segi nisbah kewangan, sama ada dalam bentuk hutang ataupun dalam bentuk cash. Kita memperkenalkan garis panduan syariah. Seperti saya sebut, mana-mana aset yang kita nak melabur, mestilah ada do's and don'ts dia. Mana boleh, mana tak boleh. Ada garis panduan yang diluluskan oleh panel penasihat syariah. Dan kita juga memperkenalkan Islamic First Policy. Kalau nak melabur dalam ESMB ini, kita galakkan mereka ni mengambil pembiayaan yang Islamik. Dan seterusnya menggunakan akad yang jelas di dalam pelaburan.
Dan seterusnya kita juga menasihati para pelabur kita untuk membayar zakat. Jadi dari semasa ke semasa ada je ruang untuk kita perbaiki ke arah patuh syariah, kita tidak akan lepaskan. Kita akan pergi, kita akan buat dan kita akan cari supaya kita dapat laksanakan yang lebih baik dan kita dapat perkembang ataupun enhance status kepatuhan syariah di PNB. InsyaAllah. Maksudnya ini satu mujahadah. Ya. Ini sebenarnya jihad PNB ni yang memiliki kuasa pemilikan yang besar. Betul. Dan macam mana nak menguasai dan merubah sesuatu. Kadang-kadang orang tak nampak nak merubah sesuatu itu memerlukan kekuatan. Ya. Kalau tak ada kekuatan tak boleh. Baik, Farah, hukmul hakim yurfa'ul khilaf. Ya. Fatwa ni dia sebenarnya hukumul qadi. Keputusan qadi, keputusan mufti fatwa ni sebenarnya mengangkat khilaf. Orang kata A, B, C, D. Bila datang fatwa sebenarnya dia selesai masalah. Datang fatwa dia memutuskan khilaf-khilaf ni dah tak berlaku dah. Tapi Farah, kita dengar sendiri daripada pihak PNB, semua usaha dan inisiatif yang dilakukan memaksimumkan kepatuhan syariah mereka dalam segenap aspek perniagaan dan pelaburan yang dijalankan. Tapi bagi Farah, saya nak tanya sedikitlah, apa nasihat Farah kepada orang ramai yang masih lagi ragu-ragu dan mempertikaikan fatwa harus PNB tersebut? Okey, bagi saya kalau kita nak buat apa-apa keputusan, jangan bersandarkan emosi. Dan jangan bersandarkan gosip. Jangan bersandarkan blog-blog semata-mata. Kita buat research bersandarkan fakta. Kita kena baca, kena rajin sikit, susahkan diri kita untuk dapatkan maklumat yang tepat. Pertama sekali, fahami struktur organisasi tersebut sendiri. Kedua ialah pastikan, ni in general lah, bukan PNB semata-mata, in general kita tengok juga apa premis janji yang diberikan oleh syarikat tersebut yang kita nak invest kan. Adakah dia memberi janji-janji bulan dan bintang ataupun dia bagi satu janji yang rasional bersandarkan prinsip ekonomi. Yang ketiga, rajinlah sikit kalau kita rajin duk stalk orang kat social media. Stalk, saya suka stalk siapakah penasihat syariah. Macam saya PNB, saya tahu penasihat syariah dia antara dia adalah Matan Mufti, akademia yang merupakan ahli dalam bidang tersebut. Jadi kita pergilah stok. Dan akhir sekali, siapa yang nak sangkal fatwa? Sebab fatwa tu bukannya senang nak dibuat. Dia melalui proses yang vigorous, rigid pun ia juga dan sangat-sangat ketat untuk kita sampai ke satu tahap. Jadi bagi saya, kita kalau dah ada semua elemen tu lagi, lebih baik kita pilih yang tu daripada kita pilih hak lain. Yang ni kita tak mau, lepas tu kita pilih hak lain. Hak yang kita pun tak tahu background dia macam mana kan. Sanggup pula kita invest duit kita beribu-ribu, berpuluh ribu, malah beratus ribu. Jadi bagi saya tidak rasa ragu-ragu lah, Alhamdulillah. Jadi pilih something yang bersandarkan, buat keputusan bersandarkan fakta. Kadang-kadang tu orang ni dia nampak ialah mufti, dia kata nasihat syariah. Kadang-kadang dia punya wording tu, kita boleh berlaku kesilapan. Saya boleh berlaku kesilapan, doktor boleh berlaku kesilapan. Tapi kita ada kaedah, la tajtami ummati ala dhalal. Kalau seorang dua orang buat silap, itu normal sebab kita bukan Nabi, kita bukan maksum. Tetapi, kaedah menyebut agak mustahil orang-orang alim, orang-orang soleh ni, umat aku berkumpul, jom kita pakat-pakat, mufti-mufti pakat, jom kita buat keputusan yang menyesatkan orang Islam di Malaysia. Yang satu kaedah yang Alhamdulillah sebenarnya melapangkan dada kita. Jadi sebenarnya, ini adalah blok yang terakhir, sesi yang terakhir. Saya rasa seronok bersama kedua-dua panel. Ucapan terima kasih kepada Farah dan juga Dr. Basri di atas kesudian berkongsi bersama kami pada hari ini. Status patuh syariah terhadap produk ASNB ini tidak wajar untuk dipersoalkan lagi kerana ia telah difatwakan sebagai harus. Dan keputusan ini dibuat berdasarkan penelitian dan kajian terperinci yang dilakukan bukan hanya sekadar suka-suka ia difatwakan. Jika tidak pasti, lakukan pembacaan. Carilah ilmu, tanya pada ahlinya supaya kita dapat mengelakkan diri daripada kemudaratan. Sekian daripada saya. Berjumpa lagi di minggu hadapan. Ingat, pelaburan tanpa was-was. Ingat PNB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bicara Maqasid PNB ini dibawakan khas oleh Permodalan Nasional Berhad.